Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-7. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ummi Iman, Marzia Hasan, Sania Syari'an Senurianti Wu, Azina Ahmad, Fazidah Ahmad, Linda Kecil, Siti Laila Mazni Ahmad. Linda Kecil, thank you, hantar lagi kiriman, Masya Allah. Suhaila binti Madrus, Kamariah binti Ibrahim, Jamilah Jabar, Nur Aidah, Sarah Manal Abdullah, Rohina Latif, apa khabar? Masya Allah. Nina Ji, apa tu nama? Tak nampak dah, hilang. Farah Hayati Ashim, Sarimah Idris. Kat atas tadi dah ada ya nama-nama, tapi Ustazah duk tunduk tak tengok nama, minta maaf. Nur Ali, Zaitun Hashim, Nur Ain Harun, Kaktus Berduri. Aduh, takutnya Kaktus Berduri tu jangan kacau, no? Syahadah Saleha, Hamidi Ali, Zahrah Daud, Azrina Abdul Hanif, Faizuri Man Akhir. Rasanya first time sebut ni. Azmah Ezek, Kamaliah Tok Wan, Ahadiah Agoy. Dia lagging sekejap. Rosminia, Sa'diah Hasan, Umi Afan, Kalishah Umairah. Masya Allah. Ila Rain, Faridah Surip. Apa khabar kak? Lamanya tak jumpa, Masya Allah. Maria Muhammad, Zalifah Ishaq, Dilanim Ibrahim, Suzana Amiruddin, Nur Jannah Malik. Besok Nur Jannah Malik kita bertemu di Baidurin, Insya Allah. Nuriza Halim, Tengku Nur Aisyah, Rosmahwati Mian, Ani Ibrahim, Nurzila Yunus, Siti Nur Aisyah, Yasmin Yaakob, Dayang Rogayah, Azilah Muhammad, Juriah Nur, Mazura Muhammad, Bonda Arfah, Masya Allah. Waalaikumsalam Bonda. Haniah, Masya Allah. Nurzila Hasan. Ke yang kata on the way ke hospital nak bersalin anak ketiga, Masya Allah, bakal lahir lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semoga baik-baik sahaja. Amin. Kita doakan sahabat Latahzan kita sakit perut nak bersalin pun masih bersama Latahzan. Masya Allah, kita doakan. Azlina Amir, kaifahal? Masya Allah. Oh, cuti hari ni ya, berbahagialah. Awal-awal lagi sudah komen di Facebook. Kamariah Ibrahim, sudah saya pinkan di bawah itu. Nampak tak pin Ustazah Muzayyana? Bawah sekali tu ada nombor telefon Ustaz Azwan. Siapa yang nak join korban Kemboja, pergi je WhatsApp Ustaz Azwan. Sekarang Ustaz Azwan ada dekat Kemboja tu. Boleh je, Ustaz tengah meminang lembu saya ke tu? Tanya macam tu. Jadi saya baru je, sebelum start ni saya baru je kongsikan aktiviti Ustaz di Kemboja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tak tahu nak habak lah sahabat-sahabat. Saya minta maaf kalau lepas saya kongsi ni mesti je ada orang kata, kenapa Ustaz tak bagi tahu nak buat program buka puasa? Sebenarnya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah, Kak Long Sufia mu ni, ya Allah, sahabat sekolah saya ni, Kak Long Sufia ni, terkejut saya. Allahu Akbar. Saya faham Sazali, sahabat kita yang meninggal, ayahnya yang meninggal. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga syurga tempat ayah yang baik itu. Amin. Sebab apa? Kak Long Sufia semalam berceramah di LHDN. Lepas tu ada orang yang menyapa, kenal tak? Kenal tak? Dia tanya macam tu. Rupanya nama dia Faridah. Dia dah lama dah kerja di LHDN tu. Dia sama sekolah dengan kita dulu. Tapi memang lama dah tak jumpa kan. Rupa-rupanya sebab dia tak duduk asrama. Ustazah duduk asrama kan. Kalau tak kenal Ustazah duduk asrama, memanglah otai dan singa di asrama. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tak nampak pin message, swipe ke kiri iklan star tu. Oh, ada iklan star ke Zan? Saya tak tahu pun ada iklan star sebab saya tak nampak kat bawah ni. Oh, mungkin juga saya duk kata kan Ustazah dah pin kat bawah tu, maknanya
ada orang yang tak nampak ya. Ada orang yang tak nampak ya saya pin tu. Masya Allah. Kesian sahabat-sahabat. Saya tak tahu nak tolong macam mana. Kardinal Ramli, semoga sembuh daripada arthritisnya. Masya Allah. Satu penyakit yang juga kita yang tak rasa nampak macam biasa-biasa. Kabarnya orang yang mengalaminya. Kak Yanti Hamid sebut Kak Long kawasan. Sebab jumpa semalam dia kata, oh memanglah tak kenal. Dia kata sebab saya kelas lain. Dia cakap macam tu. Lepas tu bukan sebab kelas lain sangat. Tapi kalau duduk asrama, bergelumang ke asrama tu kan, memang mustahil lah tak kenal. Sahabat-sahabat Allah. Kan Kiflizul, amboi-amboi kena pakai pin besar. Dia kata, tak apa. Nanti kita pakai brooch, pakai pin, orang tak nampak sangat. Masya Allah. Masya Allah, bertuah ayahanda kepada sahabat kita Kak Long Sufiah didoakan oleh ramai sahabat-sahabat La Tahzan. Masya Allah. Syaimarini Syariman. Okey, dah nampak dah pin biru sebelah kiri tu. Klik je kat situ. Tekan je ikon yang ada gambar ustazah tu. Gambar ustazah tu dekat page Ustazah Muzayanah ni, sahabat-sahabat. Dah lama sangat tahu. Dah lebih berapa tahun. Lama sangat dah gambar yang melirik mata tu. Sebenarnya page Ustazah Muzayanah ni saya tak tahu siapa yang buatkan Facebook ni kat saya dulu. Masa tu saya mula-mula masuk Radio IKIM. Lepas tu dia orang kata, Ustazah ada page tak? Ustazah kata, page apa? Muka surat apa dalam buku? Ustazah tahulah. Saya tak tahu. Masa tu Facebook macam baru-baru lagi kan. Ustazah buatlah page sebab Ustazah dah masuk radio ni. Senang nanti apa-apa. Kak Yanti hantar star. Rasa macam nak lompat bintang Kak Yanti. Masya Allah. Kak Yanti nanti PM tepi star tu macam mana? Rosmillah Badarus Amin. Tanyalah Kak Long Sufiah, kawan-kawan saya ni. Semua Ustazah Zat, semua orang tahu Ustazah Zat ni garang masa sekolah. Garang sangat saya. Masya Allah. Kalau tidak nanti banyak orang langgak disiplin. Memang daripada sekolah memang garang. Apa jangan main-main. Dulu masa sekolah pakai rotan, nasib baik pakai lidi je tau. Subhanallah. Tengok garang tak garang. Garang tak garang. Semalam lepas La Tahzan, ku terduduk di atas spekku sendiri. Memang terduduk. Ini sebab dah repair sikit. Konon nak repair lah. Dia teruk sangat semalam. Tapi dia tak pecah lah. Bermakna tak cukup besar lagi lah orang yang duduk atas dia ni kan. Dia tak pecah kan. Sahabat-sahabat, elok je lepas Ustaz Azwan pergi, dia terduduk. Tu macam mana tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu saya pun pelan-pelan repair lah sangat. Tak jadi juga. Jadi dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Dah tak boleh pakai. Tahu-tahu je kau ni spek. Ini sebenarnya spek saya yang paling lama. Yang orang kata macam spek baru tu. Ini yang paling lama. Dah bertahun paling lama. Tapi dia paling lasak. Paling lasak sahabat-sahabat. Lepas tu dah ada ni. Saya pun buat spek yang ni. Buat spek yang ni. Masa tu tengah trending lah spek macam Superman ni kan. Tapi ni lasak juga. Lepas tu saya buat spek yang hari tu yang pecah tu. Tu sebab tak ada frame kan. Itu memang tak boleh lasak. Jatuh sikit pecah. Jadi yang pecah tu sebab itu yang paling baru. Yang paling baru pula yang pecah yang selalu saya pakai kat TV Al-Hijrah tu. Yang paling gelap ni macam ni sian Ustazah. Tapi hampa janganlah kesian duk pakat. Alah Ustazah tu nak suruh beli kami, nak suruh beli spek baru. Hampa jangan pandai pula Al-Fitnah tu Suka nak bercerita. Siapa yang nak cerita yang duduk atas ni tak berapa besar lagi sebab dia tak patah. Tapi ginilah kan, sudah terkehil, tak boleh pakai. Lepas tu yang nak ceritanya, Masya Allah, aturan Allah ni, hari Khamis kan saya solat tasbih di Sungai Chow. Tempat saya selalu buat spek tu kan, orang Rawang saya kata pergilah dekat Sazali Optik. Sebut nama Ustazah Zai. Masya Allah. Sazali Optik dekat Rawang. Ustazah ke mana lagi Ustazah duk promo? Yelah sebab bangga kedai orang Melayu. Ada lagi kedai spek orang Melayu. Tulis nama dia dekat ruang komen. Kita bila orang Islam berniaga buat servis yang terbaik, kita kempen dengan niat nanti mereka ni sukses, mereka akan menjadi penyumbang zakat kepada seluruh asnaf-asnaf di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. So sahabat-sahabat, hari Khamis tu saya ditemani Ustaz Azwan pergi bawa bekas spek saya yang dah pecah tu. Bawa pergi kat dia. Lepas tu, oh Ustazah ni baru lagi ni. Lepas tu insya-Allah saya cuba dapatkan Ustazah.
Saya cuba dapatkan, lepas tu itulah dapatkan pun nak tahulah berapa. Lepas tu dia kata, oh yang ni tak payah Ustazah, sebab dia masih under warranty lagi. Warranty ke? Masalahnya saya terjatuhkan. Punya loroi bendoi sahabat-sahabat. Saya terjatuhkan, bukan dia rosak daripada ni. Lepas tu Ustazah, maksud saya, yang ni saya hadiah dekat Ustazah. Sebab tadi baru je ada orang datang. Tak tahulah sebelum Ustazah datang ni ada 2-3 orang datang. Dia cakap saya tahu kedai ni daripada Ustazah Zai. Saya cerita macam ni je sahabat-sahabat. Tak ada je nak kempen-kempennya kan. Siapa yang tahu dia tahulah. Kan whiz je Sazali Optik dekat Rawang sampai. Kedai dia kecil je tapi saya suka pergi kat situ. Masya Allah, anak dia belajar dekat Mesir. Sukalah bila sembang tu kan macam terasa dekat di hati. Masya Allah. Jadi kalaulah, ni cerita kalau ni tak boleh ni. Kalaulah ku tahu spek ni nak terduduk, spek yang paling lama ni nak terduduk, ku dapat yang tu ganti daripada tokey kedai, ku belilah spek yang baru. Yang satu lagi. Tapi betapa Allah tu maha baik mengaturkan, tak nak Ustazah membazir. So jangan membazir, jangan pergi hantar spek baru kat Ustazah, confirm power dia tak kena kan. Spek baru. Kalau orang tua-tua dulu kan, bapak Ustazah suka je, kau belikan bapak spek, bapak tak nampak baca Quran. Jomlah pergi kedai cermin mata. Pak tak payah, cermin mata ni sama je, dia kata. Mana ada sama, power macam orang mana ada sama kan. Okey, jadi sekian kisah spek yang dah terkehil macam ni. So macam mana nak pakai, tapi cermin dia elok lagi. Kelakar sungguh. Okey sahabat-sahabat, baru 200 lebih yang menonton. InsyaAllah saya minta maaf tapi dekat Facebook saya dah tulis dah. Saya dah tulis tentang kisah macam mana kami rindu sangat sebenarnya nak ziarah anak-anak madrasah yang kami jadikan sebagai madrasah angkat kami. Dulunya tak ada apa-apa sahabat-sahabat. Ya Allah, macam padang jarak, padang terkukur. Lepas tu buat mula-mula bangunan kecil sikit. Ada 4 kelas je, ingat lagi masa mula-mula tu ada 4 kelas. Budak besar ke, budak kecil ke, campur semua tang tu. Kan, tapi akhirnya alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila anda tengok gambar-gambar tu, saya macam tak percayalah. Kan sikit-sikit kita bantu, dan bukannya benda banyak-banyak. Sebab itulah sahabat-sahabat, sejak Ustazah buat kerja-kerja macam ni, kita jadi macam Masya Allah, apa yang anda bantu Ustazah dari segi belakang tabir ni, Masya Allah. Sebab mustahil untuk Ustazah bergerak seorang-seorang. Mustahil untuk Ustazah bergerak seorang-seorang. Oh, Kak Yasmin Yaakob duk share menara pula namanya, macam-macam ya. Dan ya ke 700 lebih? Dah mula al-mengongi lah saya punya ni. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, mesti Azlina Amir kata, ni Ustazah pakai yang mana ni? Ustazah Zai ke asrama main jeling je, orang dah faham. Aduh, Kak Long Sufiah tak tahan lah aku nak tergelak kat hang ni. Keluar dah aku hang. Kak Long Sufiah ni best friend saya masa sekolah sahabat-sahabat kan. Allah, dah malu-malu miau dah. Saya memang malu-malu miau kalau kawan sekolah semalam kan. Bila walaupun dia kami macam tak rapat macam saya dengan Kak Long Sufiah, dia kata satu sekolah sebenarnya nak juga tegur. Tegur lah, saya memang jadi marah kalau saya pergi mana-mana dia kenal tapi tak tegur. Segan lah nak tegur. Macam ada satu tu saya buat program dekat JAIS, junior saya. Apa tu? Kak Muzai. Dia panggil saya Kak Muzai masa sekolah. Kak Muzai, engkau ni kan macam tu. Lepas tu terus bertukar karakter Ustazah yang tadi macam ala-ala sopan santun dengan ceramah tu. Jumpa dia tu terus bertukar. Masa tu belum PKP, bertepuk-tepuk lagi kan, berpeluk-peluk lagi. Lepas tu dia macam, saya dah peluk-peluk dia kan. Saya dah, kau ni dulu masa sekolah bla-bla-bla kan. Dekat masa tu ingat lagi jumpa dekat ruang nak berwuduk. Program tu macam solat tasbih Ramadan macam ni lah, Ramadan program JAIS, ingat lagi. Lepas tu saya dah peluk-peluk dia dah kan. Dia pandang je saya macam tu. Kau dah kenapa pandang akak macam tu? Kata kan, Kak, akak ni tak berubah lah macam dulu juga. Kau ingat senang nak mengubah satu manusia. Memang yang tadi berubah sekejap tu sebab depan anak murid. Ni yang sahabat Latahzan yang dah dekat 1000 orang ni, Ustazah dah tak pandang macam anak murid dah, Ustazah pandang macam kawan-kawan. Okay, kita kan hari-hari jumpa, kita dah macam kawan-kawan. Sebab tu tak sabar nak jumpa sahabat-sahabat. Jadi saya macam menyampah kalau bila jumpa orang dia kata, segan lah nak tegur kan. Saya kata segan pi bagan lah, pasal apa kau nak segan-segan. Kalau kau tak tegur akak, mana akak tahu kau dulu kau hitam, sekarang kau dah putih. Siapa je Ustazah Zai. Jadi kena tegur Kak Long Sufiah,
Kalau hang tak tegak cik, memang nak kena ni. Kena lidi-lidi semua, Masya Allah. Tak sempat lah. Tak sempat nak tegur seorang-seorang sebab macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Tapi hari ni kita nak habiskan. Tibalah masa. Kita nak habiskan sahabat-sahabat. Alamak. Sahabat tim khidmat Cikgu Farah dah hantar WhatsApp dekat saya. Chazali Opti tu kat mana? Cikgu Farah, tolong PM tepi. Saya bawa Cikgu Farah kat sana. Jom insyaAllah. Pantang Ustaz Azwar dah dekat luar, sibuk nak berjalan. Hari ni sepatutnya sahabat saya berada di Negeri Sembilan untuk menyantuni anak yatim di rumah satu kelolaan seorang datuk ni. Kenal lah dengan datuk ni, baik sangat sahabat-sahabat. Dia ada rumah anak yatim kat sana. Bukan saja rumah anak yatim, rumah anak-anak yang dilahirkan tanpa nikah. Sekarang mereka dah remaja, mereka nak mencari mak ayah mereka sebenar. Kesian kan anak-anak yang terbuang masih kecil-kecil, dah sampai remaja duduk kat rumah tu. Maka mereka nak jemput Ustazah ke situ. Tak ingatlah apa ke benda nama dia. Lepas tu dia nak suruh Ustazah bagi macam motivasi lah. Sebab anak-anak ni macam nak cari mak ayah dia. Rasa macam kenapa mak ayah dia tak cari dia. Saya kata mungkin tak. Mungkin mereka juga mencari kan. Sebab orang yang buang anak, orang yang buat dosa silam ni sahabat, dosa tu akan menghantui mereka sampai bila-bila sebenarnya. Terus Nabi Syamsuddin bersyair pula dah. Subhanallah. Lepas tu ni sebab dengan kawan-kawan. Kalau ada orang pertama kali yang kenal Ustazah Zai di sini, alah hampa janganlah duk sangka Ustazah Zai ni skema sangat. Besok dekat TV Al-Hijrah, lupa ada yang cari Ustazah dekat TV Al-Hijrah ke hari ni? Mulai minggu ini saya punya siaran, mereka tukarkan semula jadual, kan set baru. Jadi jadual pun baru. Ustazah, kami nak mohon jasa baik Ustazah, tukar jadual Ustazah daripada Sabtu ke hari Ahad. Suka kemulah, apa saja yang memudahkan buat. Sebab Ustazah pun rasa okey je kalau hari Ahad. Okey. Tapi besok hari Ahad, special sikit. Ustazah akan keluar rumah pukul berapa? Sebelum pukul 4 pagi ya kot. Sebab paling lewat 4, sebelum 4.30 Ustazah dah kena ada dekat studio TV Al-Hijrah. Rancangan sahur pukul 5 pagi. Sahur 5 pagi sampai 6 pagi. Hampa ada tengok ke tidak ni rancangan sahur? Sebab Ustazah tak pernah tengok TV. So, TV Ustazah tak apa dah. Ustaz kata tak tahulah Astro ni nak panggil orang Astro tak sempat-sempat kan. Bukan pakai Astro yang bayar tiap-tiap bulan tu. Apa? Enjoy? Kan? Bukan reti, tak tahu sahabat-sahabat. Dah memang tak tengok TV sebab memang tak boleh buka. Kami biasa tengok TV tu lah. Ustaz punya Piramli dengan bola kan. Bola pun bila ada kat TV1 sebab Astro tu dia tak boleh apa. Yang ada sport semua enjoy mana ada kan. Lepas tu tak tengok TV langsung dah. Jadi Ustaz pakailah Apple kena gigit tu untuk 24 hours dengan live daripada Masjidil Haram. Itu memang hobi dia, insya-Allah. Dengan nak tengok Piramli dia, sekian dia maklumkan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul 4 pagi, 5 pagi sampai 6 pagi sahur. Lepas tu sambung solat subuh, sambung rancangan As-Salam pukul 7 pagi sampai pukul 9 lah lebih kurang. Lepas tu Ustazah terus gerak ke UK Perdana. Ada satu surau kat situ, dah lama dah minta Ustazah pergi. Okey, jadi separuh hari tu besok daripada pukul 4 pagi tu Jaja bawa Ustazah untuk tempat-tempat tu lah. Subhanallah. Dan hari ni program Ustazah dengan Pusat Perlindungan tu cancel sebab Datuk ni dengan tim hari ni ada urgent benda nak kena settle. Ustazah pun tak apalah. So hari ni konon-konon Ustaz Azwan tak ada ni free. Free, tapi pantangnya ada free surprise. Lepas saja program Latahzan ni, Ustazah bersiap-siap ke Masjid Ar-Rahah Bangsa. Kan, konon-kononnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, program tu akan menggabungkan Ustazah Zai dan Ustazah Asma Harun. Kami malam tadi sampai pukul berapa, dekat pukul 12 malam berwhatsapp kan sahabat-sahabat. Kak Long, please lah, datanglah Kak Long, kita forum sama-sama. Minta maaf lah walaupun dalam poster tu tak ada muka Kak Long, biar penganjur buat surprise dekat ni. Lepas tu Ustazah kata, aku ni memang kalau kena rayu-rayu macam ni memang cayak sungguh. Lepas tu memang kita free pagi ni sebab program Negeri Sembilan tu tak jadi. Tapi Ustazah pergi dekat Masjid Ar-Rahah, settle forum sampai tengah hari. Lepas tu Ustazah akan gerak dengan Jaja juga ke Negeri Sembilan untuk menghantar sendiri dengan tangan Ustazah beg jemaah umrah akhir Ramadan.
Seronok tahu sahabat-sahabat, sebab dengan izinnya Ustaz Azwan, apabila ialah daripada kita seorang-seorang kat rumah tak ada benda, bukan tak ada benda, sebenarnya ada je benda. Jadi Ustazah settlekanlah, bantu mana-mana kerja Al-Fawaz yang boleh, insya-Allah. Tolong doakan semuanya berjalan lancar. Hari ni penuh, besok penuh. InsyaAllah bertemu anda di kaca TV Al-Hijrah besok. Jadi Kak Yanti surprise tapi dah bagi tahu. Okey sahabat-sahabat, maka genaplah setengah jam kita bermukaddimah. Okey, inilah namanya kawan-kawan. Alah, janganlah skema sangat. Korang mukadimah setengah jam pun nak marah. Relax bro, relax sis. Macam tu. Mulakan dengan doa ya Ustazah Zai. Sekian dimaklumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahu Akbar. Tak maaf gelak. Kenapa gelak? Orang doa tulis amin, hang paduk type amun pula dah. Kenapa ibu-ibu dirahmati Allah ngantuk ke? Adakah dia type A-M-O-O-N? Amun. Ke saya tak tahu ada maksud macam tu. Tak ada. Amin. Subhanallah. Amun pula dah. Mau tak tergelak nak baca doa ni. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak baca slot yang terakhir. Setelah semalam kita baca tentang, Masya Allah, kita baca apa mana ya semalam? Jap, lupa lah pula. Sampai muka surat 449. Kak Ayah Gaus kata dah sampai dekat klinik. Muka surat 449 Kak Ayah. Tengok Kak Ayah Gaus kita seminggu 3 kali buat dialisis, tapi tak pernah miss kuliah La Tahzan kita. Masya Allah. Allah limpahkan kebaikan demi kebaikan, kesihatan untuk mengizinkan Kak Ayah Gaus terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, bukan amun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke didikan anak lelaki dan anak perempuan itu berbeza? Alamak, dia hilang dah. Apakah benda ditanyanya? Apa yang berbeza sayang? Ajarkan mereka mengenal Allah. Lelaki ke? Perempuan ke? Tuhannya Allah. Ajarkan mereka untuk menyembah Allah, khususnya melalui ibadah yang paling wajib, itulah dia salat. Kiblatnya tetap satu, lelaki ke perempuan ke tetap. Tapi maksud berbeza, kalau anak perempuan dilatih menutup aurat, pakai tudung, pakai pakaian menutup syariat, jangan diajar anak lelaki pakai tudung. Sekian dimaklumkan. Begitulah. Jadi ajarkan kepada mereka, lelaki dan perempuan yang bukan mahram sama sekali tak boleh berdua-duaan. Kerana nanti di sana, dengarlah kuliah daripada Masjid Ar-Raha hari ini, sebab Ustazah akan bercerita sikit keunikan Allah ciptakan orang perempuan. Surprise lagi. Okey, dah tak boleh nak sampai surprise dah, kena sambung. Semalam kita berhenti pada ayat Az-Zukhruf 43, saya tak baca dah lagi. Sekarang kita terus sambung. Syekh Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qirafi Al-Masri menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Telah sampai kepadaku suatu berita Masjid Ar-Raha bangsa. Masjid Ar-Raha telah siapa yang tanya tu tadi? Di Masjid Ar-Raha. Baik, telah sampai kepadaku. Siapa yang pin nanti tegak Ustazah nak? Kalau hampa tak tegak Ustazah, Ustazah saya sahabat La Tahzan. Macam tu kan. Sahabat La Tahzan tu yang join La Tahzan lah. Tak ada yang kata Ustazah ni sebut nama orang tu je. Tak ada, kita semua sama sahabat-sahabat. Siapa yang Ustazah nampak, Nurul Zara, Ustazah sebutlah. Naihmatul Aisyah Yahya, sebutlah. Nora An-Nur memang takkan datang lah. Allah, live dulu Ustazah, babysitter dulu-dulu baru sebentar meninggal. Allah, salam takziah kat Nora. Mesti walaupun babysitter sahaja, tapi mesti dah macam bersaudara kerana Allah kan. Allahumma salli ala Ustazah pagi ni kat rumah tak faham ke ayah Gaus, ke ayah kat rumah ke kat klinik. Kita tanya Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baik, telah sampai kepadaku suatu, ini cerita je sahabat-sahabat, cerita dalam kitabnya Ustazah, mesti bacakan jugalah. So hari ini pertemuan terakhir untuk bab yang saya rasa 7 kali pertemuan hari ini. Sebab saya ingat tadi saya tulis sambungan ke-6. Bila sambungan 6 maknanya 7 kali pertemuan bab ni baru habis. Hanya bercerita maha ajaibnya, maha besarnya, subhanallah, ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan lisan kita sepatutnya tak lekang dari Masya Allah, subhanallah. Hebatnya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Telah sampai kepadaku suatu berita bahawa Raja Al-Kamil telah dibuatkan untuknya kandil. Kandil ni tempat lilin yang diperbuat daripada tembaga untuk penerangan istana. Dulu-dulu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk menerangkan tak pakai suis lampu macam kita, pakai lilin. Tapi lilinnya tak samalah macam bentuk kita ni kan. Kalau anda tengok cerita-cerita klasik tu kan, kandil bekas letak lilin tu pun Masya Allah, tembaga yang begitu cantik. Berat, berat sahabat-sahabat. Macam semalam Ustazah dapat hadiah kan, ala-ala kristal gitu, kaca kan. Sebab Ustazah manalah tahu kristal tu macam mana. Tapi bila pergi kawan dengan orang-orang kaya, dia kata apa, Ustazah senang je nak kenal kristal. Macam mana tu Datin nak kenal kristal? Ustazah cuba Ustazah. Kalau dia tipu Ustazah, Ustazah pun tipu hangpa lah. Dia kata kalau Ustazah rasa nak tahu kristal, Ustazah jentik dia. Jentik, terbalik pula gelas ni kan. Tak jentik Ustazah, dia punya bunyi ting tu macam jauh. Kalau ting dia tu macam dekat, itu bukan kristal. Sian duk ngajak Ustazah tak tahu kristal tu apa kan. Jadi Ustazah pun bila jumpa gelas kat rumah ni, ting memang dekat lah bunyi dia. Tak jauh langsung. Lepas tu semalam dapat Datuk Rozana sebenarnya Masya Allah hadiahkan kurma ajwa dalam tu, dibubur dalam bekas yang sangat cantik. Sebiji bentuk piala Malaysia. Ya Allah, dah nak pergi rumah bapak ni. Saya bawa kurma ajwa ni kat rumah bapak sebab nak sama-sama makan dengan bapak kan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam kereta tu, sebelum pergi masuk kat kereta, dia pergi pusing satu rumah duk pegang piala tu. Kaca ni saya kata jangan saat dia jatuh. Lepas tu tak apalah abang nak berangan kan, tak dapat pegang piala Malaysia, abang pegang lah. Tak semenggah dua-dua orang. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab dia dulu main bola kan, main bola peringkat negeri Penang. Lepas tu bila dah masuk tahfiz, bapak dia suruh berhenti main bola. Jadi cita-cita dia nak jadi pemain bola Malaysia. Jadi sebab dah tak jadi pemain bola lah, sekarang sudah ada bola di perut dan sebagainya. Masya Allah. Setiap kandil mempunyai beberapa tempat untuk lilin. Selepas setiap 1 jam, muncullah seorang pelayan yang bertugas melayani raja dan menggantikan lilin yang telah habis. Dan setelah berlalu 10 jam, maka muncullah seseorang dari tempat yang lebih tinggi daripada kandil itu dan berkata, Suri Bistari Tapoe, namanya hebat. Semoga pada pagi ini Allah melimpahkan kebaikan dan kebahagiaan kepada Sultan. Dengan itu diketahuilah bahawa fajar telah menyingsing. Persoalannya, siapakah orang itu? Masya Allah, sebelum subuh ni ada orang datang. Semoga pada pagi ini Allah melimpahkan kebaikan dan kebahagiaan kepada Sultan. Sahabat dirahmati Allah, sejauh mana kesahihan cerita ini, kita hanya fikir macam ni saja. Kita tak duduk pada zaman itu. Dr. Aida Al-Qarni menceritakan kepada kita, maksud ada sesuatu perkara-perkara pelik ajaib yang boleh berlaku kepada seseorang. Tapi sahabat-sahabat, sejauh mana kebenaran? Contoh kalau dikaitkan dengan telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pandai-pandai selagi mana kita tak tahu hadis tu sahih ataupun tidak. Kalau sekadar cerita-cerita rakyat, sahabat-sahabat macam kita percaya sampai sekarang ada cerita si tanggang. Apa kalau kat Indonesia tu Malin Kundang. Ustazah kadang-kadang tanya, Malin Kundang tu kat mana yang Ustazah pergi hari tu? Memang ada batu dia terdampar tahu sahabat-sahabat. Ustazah tanya dekat penduduk kampung kat situ. Memang dulu-dulu ada ke Malin Kundang ni? Tidaklah Ustazah, ini cuma mitos. Indonesia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan maknanya pelajaran macam tu, tapi menjentik hati kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kecil kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau anda kaitkan dengan Rasulullah sedangkan peristiwa itu tak berlaku, memang sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nak macam tu. Al-Qirafi meneruskan kisahnya, akulah yang membuat kandil-kandil tersebut dengan menambahkan teknologi baru pada penutup lilinnya. Letak penutup pada lilin,
sehingga terlihat berubah-ubah warnanya pada setiap jam. Masya Allah, teknologi ni dah ada pada zaman tu. Sebab tu hari ni kan ada, tengoklah bangunan-bangunan kita yang dihias dengan cahaya bergemerlapan. Siap cahaya tu dalam bentuk bendera Malaysia punya warna kan. Kita kalau Masya Allah teringat arwah Mak Ustaz Azwan bila datang KL, dia mesti ajak kami bawa dia jalan-jalan kat KL semata-mata nak tengok lampu. Mak Ustaz ni comel, sahabat-sahabat dia rahmati Allah. Bila kami bawa dia kan, saya paling syok lah. Dia kata apa? Tu dia Zai, tu dia orang Penang, orang Kedah duduk kat Penang. Tu dia, sampai sekarang saya tak boleh lupa dia punya tu dia. Tu dia, apa benda mak yang tu dia? Tu dia, dia suka tengok bangunan apa, Sultan Abdul Samad, bangunan macam-mana lah. Kita bawa lah jalan-jalan kan. Kalau sampai kat kampung baru tu malam-malam orang jual sayur semua. Tu dia kan, tu dia. Jadi dia kagum. Lepas tu malam raya, comel Mak Ustaz ni, dia suka kita bawa dia jalan-jalan keluar. Bila Ustazah balik Penang masa tu raya kan, sahabat-sahabat, dia ajak, jom kita keluar set. Nak pergi mana mak? Mak sukalah jalan-jalan tengok orang duk pasang-pasang lampu lip-lap depan rumah. Dia suka tengok lampu. Dalam hati aku ni dah lah penat daripada KL tadi, ajak pergi tengok lampu lah pula. Layan orang tua ni, sahabat-sahabat, layan. Sebab dia suka. Sebab kerja-kerja kat rumah dah siap. Kalau kerja kat rumah tak siap, tak payah layan. Mesti ayah Ustaz bising je kan. Baik, almarhumah dah, semoga syurga tempatnya, amin. Salah satunya memantulkan gambar singa yang kedua-dua matanya selalu berubah warnanya pada setiap jamnya, terkadang hitam pekat, terkadang putih cemerlang dan terkadang merah tua, yang diiringi dengan jatuhnya gambar dua buah batu kerikil yang dilemparkan oleh dua ekor burung. Ya, anda boleh imagine tak ni? Masya Allah, macam mana orang yang pandai benda-benda gini dia boleh terus membayangkan. Tapi Ustazah boleh nampak mesti cantik cahaya tu. Adapun kandil gambar dua buah batu kerikil yang dilemparkan seolah-olah dilemparkan oleh dua ekor burung. Adapun kandil yang lain memantulkan gambar seperti manusia yang keluar masuk dengan penampilan yang berbeza-beza dari sebuah pintu yang terbuka. Hebat ni pencipta dia ni. Sedang pintu yang lain tertutup. Ketika fajar menyingsing, muncullah seseorang di bahagian atas tiang tempat lilin itu dengan jari menempel di telinganya yang mengisyaratkan azan. Rupa-rupanya sahabat itu bukan manusia biasa. Dia cuma meletakkan corak-corak kepada cahaya lampu. Faham ke ni? Namun aku tidak mampu membuatnya bersuara. Pada penutup kandil yang lain, aku buatkan lagi gambar haiwan yang sedang berjalan seraya menoleh ke kanan dan ke kiri yang menimbulkan suara desiran namun tak boleh bersuara. Maknanya kreatifnya sahabat. Dari zaman dulu lagi Allah dah ciptakan akal manusia, walaupun teknologi tak sehebat hari ini, bahkan mereka buat semuanya secara manual. Sekarang semua dah ada mesin-mesin hebat canggih. Jadi manusia ni boleh sampai ke tahap luar biasa. Duduk kat Malaysia, otaknya boleh sampai kat Jerman, sampai kat mana? Jerman. Besok saya nak live dengan orang-orang Islam di Jerman, sahabat-sahabat. Kuliah. Besok ke? Besok ke hari ni? Ayo. Teruk berbenau Ustazah Zai ni. Sebut Jerman baru Ustazah ingat. Oh besok. Besok waktu Malaysia pukul 3 petang. Waktu Malaysia, waktu mereka kurang pun entah, ada kuliah tertutup dengan muslimat. Bukan muslimat saja, muslimin dan muslimat Jerman. Subhanallah. Hebat kan? Subhanallah. Mana tadi? Tapi suara tak boleh lah. Tak boleh ditiru, suara tak boleh dicipta, sahabat-sahabat. Hatta nyawa. Masya Allah, Rafi'ah Abdul Rahman, intelektual yang tinggi. Begitu. Okay, baik. Allahumma salli Muhammad. Ya, Kak Nazatul Naina, terima kasih ingatkan. Baik, surah Taha ayat 50 diulang lagi. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah, dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Seorang penyair mengatakan, cerdasnya akal menunjukkan bahawa penciptanya yang maha suci adalah maha kreatif. Kita kreatif ni Ustazah, hebatnya. Sebelum memuji dia, puji Allah dulu.
Cerdasnya akal kita yang kita nampak anak kita ni belajar tak berapa sangat, tiba-tiba dinobatkan 10 ASPM. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana lagi? Ada manusia yang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi boleh melukis dengan mulutnya. Subhanallah, cantik. Tulisan khatnya begitu indah. Cacat, tapi suaranya bila mengaji Quran, subhanallah. Cuba sebelum kita memuji dia, ajarkan hati dan lidah kita memuji-muji Allah. Kita selalu sebut zikrullah, yakni zikir ni hanya ingat Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikir. Orang Melayu faham. Sebenarnya zikrullah ni mengingat Allah. Mengingat Allah ni dengan pelbagai cara. Hatta kita bernafas, setiap nafas kita ni ada Allah di dalamnya. Subhanallah. Macam mana cara Ustazah? Dalam nafas kita ni, kita beriring menyebut nama Allah. Sebab apa yang kita nampak, sebenarnya kita nampak Allah. Bawa anak-anak kita berjalan. Sahabat, takut juga Ustazah nak cakap macam ni, takut guru-guru akidah kita marah. Bukan nampak Allah maksudnya, wow Allah ada tangan. Bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tu tak boleh dimisalkan dengan apa pun, sahabat-sahabat. Dia tunggal. Tu sebab ada ulama bahas, kenapa Allah ni kita tak boleh sebut satu? Kenapa kita kena sebut tunggal? Sebab dia memang tunggal. Tak boleh disamakan dengan apa-apa pun. Tak boleh dikaitkan, digandingkan dengan apa-apa pun. Kalau berapa orang Muzayyanah ada? Satu. Tapi kenapa Muzayyanah perlu kahwin? Ada pasangan pula. Gitu kan sahabat-sahabat. Kita tahu tunggalnya Allah tu tak boleh dibandingkan, disamakan dengan sesiapa pun. Maka setelah kita melihat orang luar KL, pertama kali tengok KLCC, tu dia tu sebab Ustazah gelak bila mak mentua sebut tu dia. Subhanallah kan. Tapi kita kena bil hikmah lah kita bila bercakap dengan orang tua. Takkan nak cakap, mak jangan tu dia, Masya Allah sebut. Takkan nak macam tu. Ini menantu ke hantu kan sahabat-sahabat. Jadi kita tunjukkan bila kita nampak sesuatu itu, Masya Allah bang, hebatnya orang ni. Hebat sungguh Allah menciptakan akal untuk dia berfikir macam mana dia boleh adjust, kemaskan, letakkan lampu dia secantik itu. So insya-Allah lama kelamaan orang di keliling kita boleh mengikut anak-anak kita. Mama hebatnya KLCC ni, kat tengah-tengah dia ada jambatan. Siapa yang ciptakan akal kepada arkitek engineernya? Yang boleh meletakkan bangunan setinggi ini, ada jambatan pula kat tengah-tengah, ada restoran berputar. Masya Allah, hebatnya Allah sayang. Allah ciptakan akal macam mana boleh berfikir. Sebab tu manusia ni dimuliakan oleh Allah, ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian kerana akal. So nak buat apa pun fikirkan akal. So akal ni insya Allah terpandu dengan iman dan ilmu. Macam mana kita nak polish iman kita tanpa ilmu? Macam mana akal kita nak berfikir sahabat-sahabat tanpa menafikan keimanan kita tanpa ilmu? Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena cari ilmu. Ilmu dijamin oleh Allah bila kita beramal akannya mampu meninggikan darjat seorang hamba Allah. Tu dia tu tanda benda memang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, cerdasnya akal menunjukkan bahawa penciptanya yang maha suci adalah maha kreatif dalam penciptaannya. Terkadang banyak pelajaran. Ya, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sangat betul melihat makhluk, hati ingat Allah. Bukan, wah cantiknya dia tu nak ngorat lah. Bini orang tu orang suka-suka nak ngorat pasal apa? Kalau melihat kecantikan apa saja, Ustazah kalau dengan Ustaz Azwan selalulah duk cubit gurau macam tu kan sahabat-sahabat. Hamba-hamba bang, tengok mata tu kemain lagi. Macam tu kan sahabat-sahabat. Ciptaan Allah yang indahnya. Aduh, sabar je lah kan sahabat-sahabat. Pandangan pertama rezeki yang kalau tak pandang kan masuk dalam longkang pula. Itulah kalau dua-dua dah boleh berhujah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Maknanya, ya pandangan pertama tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul kita ajarkan anak-anak kita. Ye mama bawa balik mainan. Anak-anak kan. Lepas tu kita cakap Alhamdulillah Allah bagi rezeki kat mama ni. Bos bayar gaji mama lebih sikit, dapat bonus hari ni. Sebab itulah mama boleh beli mainan dengan izinnya Allah. Kalau Allah tak gerakkan hati bos mama, tak bagi rezeki dekat bos mama, dapat projek lebih sikit, mama mana boleh dapat bonus macam ni.
Itu sebab kita kena say thank you dengan Allah. Macam mana cara kita nak say thank you dengan Allah? Solat jangan tinggal. Ibadah tu bukan hanya dengan solat. Ni mama dah belikan mainan ni, jangan jadi MacGyver rosakkan pula. Kan? Mainan ni kongsi dengan adik. Mainan ni mama beli satu saja sebab kita nak latih anak-anak kita jiwa suka berkongsi. Kalau kita belikan seorang satu ikut kaya rayanya kita, akhirnya jangan marah anak-anak kita kenapa masing-masing kunci bilik, main seorang-seorang dalam bilik, tak mau nak berkongsi. Mak ayah yang bijak kadang-kadang sahabat-sahabat bukan tak mau nak belikan handphone seorang satu ni, tapi nak bagi disiplin. Pukul 1 hingga pukul 2 Along punya giliran. Siap buat jadual bermain handphone, jadual main game, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Bila masa boleh pegang handphone seorang-seorang, bila masa kena berjamaah. Tu kan? Kena kreatif sikit mak ayah. Sebab kita nak bagi nampak dekat anak-anak kita, semua ni bukan sebab mak ayah ada duit, tapi sebab Allah. Tapi handphone seorang satu tak digunakan ke jalan Allah, itukah tanda syukur? Tak. Ibu ayah bukan tanda bersyukur bagi anak handphone seorang satu, tapi pastikan dengan apa yang kita mampu bagi ke anak-anak kita digunakan ke jalan Allah. Sebab tu jangan ajar anak-anak tanda nak ucap thank you dengan Allah hanya dengan solat. Apa yang kita lafaz, cakap yang baik-baik, geram ni nak cakap yang jahat. Tapi kita ada akal kan? Kita tahu Allah suka aku cakap baik ke cakap jahat. Kita fikir dulu sahabat-sahabat sebelum keluar perkataan. Allah suka aku cakap yang baik. Kita tahan mulut kita jangan cakap yang jahat. Itu antara tanda orang bersyukur. Faham? Kita ada handphone, kita guna kepada jalan yang baik, bukan tengok benda yang bermaksiat yang Allah tak suka. Itu tanda orang bersyukur. So syukur bukan hanya dengan lafaz Alhamdulillah, tapi mata guna tak untuk mendekat dengan Allah. Telinga yang Allah bagi dengar ni boleh tak digunakan mendekat dengan Allah. Lisan, tangan, kaki semua digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini hamba yang bersyukur. Allah pasti tambahkan lagi nikmatnya. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tak pernah tersilap. Allah tak pernah tersilap. Dapat join live pagi ni dari Keningau, Sabah. Kemana kamu Rosa Gunting? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak habiskan. Semangat pula pagi ni, walaupun tajuk gini-gini saja kan. Hati. Kita hari ni berbicara tentang Allah, sahabat. 7 kali pertemuan baru habis bab 227. Bayangkan kita buka tajuk ini 1 Ramadan. Hari ni 7 Ramadan baru tamat. Seminggu ni 4:30 pagi ke 7 pagi ke, kita belajar tentang hanya keajaiban, maha hebatnya ciptaan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Maka besok bab 228 ni, dia hanya ayat-ayat Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kita nak berulang sehingga lisan kita tak mampu nak sebut selain daripada perkataan Allah. Sebab tu di mana-mana program bila Ustazah bertemu dengan para muslimat saat mengadu ni, setiap kali tempat saya jumpa akan ada je orang datang pegang tangan. Cara dia pegang tangan kita, cara dia tenung kita, merenung dengan air mata yang berkaca, sahabat. Saya tahu dia ada masalah. Saya tahu dia ada ujian. Saya tahu dia dah berat sangat menanggung. Tapi Ustazah tak sempat dalam keadaan masa begitu nak menyantuni seorang-seorang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam semalam Ustazah bertemu dekat LHDN seorang wanita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, daripada renungan mata dia saya tahu. Tapi saya nak kena kejar solat Zuhur. Saya kena balik, saya ada kuliah online satu lagi. Saya tak boleh duduk dekat situ lama-lama. Sebab tu saya tutup kuliah dengan sebutlah nama Allah berulang kali. Bila kita dah rasa lemah, dah tak tahu nak cakap apa, cukuplah macam tajuk 228 ni. Hanya tolonglah sahabat, pujuk diri kita sendiri, jangan tunggu orang lain pujuk. Harapkan suami pujuk, tak pujuk. Aku dah lah tengah merajuk ni, tak pujuk pula. Hang paduk merajuk lama-lama, suami tak rugi apa pun, hang yang rugi. Tolong jangan merajuk lama-lama, nanti diri sendiri yang rugi. Kenapa sahabat-sahabat? Dah memang tahu suami kita jenis yang takkan memujuk, tak reti memujuk. So jangan harap. Kalau Ustazah orang lain tu, dia pujuk isteri dia macam-macam dia boleh bagi. Mana akak tahu suami orang pujuk isteri dia ni? Tu kat Facebook tu, dia pujuk masa depan Facebook je kak. Dalam rumah dia tak pujuk pun. Macam mana Ustazah tahu?
Ya, kalau akak nak, akak cuba buat juga dekat Facebook tu. Akak masuk je saat suami akak suruh berlakon pujuk. Hakikatnya dia tak pujuk pun kan. Jangan kak, jangan duk tengok orang kat Facebook, dekat IG. Kan suami dia romantis. Belum tentu lagi, tantang menggeletis je lebih kak. Kita tak tahu ni kak. So jangan terpesona dengan tipuan-tipuan dunia. Tolong jangan merajuk lama-lama. Merajuk moncongan suami daripada waktu sarapan pagi, kirim roti canai, dia tak kirim, dia tak beli pun merajuk. Luar Ramadan lah, apa jangan kirim roti canai sekarang ni pula. Lepas tu merajuk. Suami kata, abang tak beli roti canai, abang beli murtabak lagi sedap je lah makan. Merajuk kan. Sahabat-sahabat, merajuk lagi sampai tengah hari, abang beli ikan pari asam pedas ni. Kan, dia tahu bini dia suka, pagi dia tak makan. Merajuk lagi. Merajuk lagi, Allah pelik. Sampai malam merajuk lagi, dah 3 kali waktu tak makan. Kalau Ustazah Zai memang boleh kurus lah. Sahabat-sahabat, ini jadi macam ni saiz ni sebab tak pernah merajuk dalam bab makan. Kan, kalau hang merajuk dalam bab makan, rugilah. Yang lapak siapa? Diri sendiri. Tak payah nak merajuk-merajuk lama-lama sahabat. Kan, nanti kan kita dah merajuk malam perut aku berkeroncong ni. Aku nak tu dibelikan yang ni, merajuk. Keluar pergi meja makan, terhendap. Lepas tu suami mintai je daripada tangga ke atas. Oh, lapak dia sendiri. Ada tikus ke kat bawah tu? Suami kata, oh, terkejut, dia lari kan kelang-kelibut. Sebenarnya, subhanallah, kan syok duduk meja makan sama-sama, boleh sembang-sembang. Merajuk pasal apa? Dah tahu suami tu tak kerti nak pujuk. Pujuklah diri sendiri. Menyampah dapat laki macam ni Ustazah, bukan reti nak pujuk. Suami orang sebelah tu pantang merajuk, asyik pujuk. Mana akak tahu je, isteri dia pernah lari rumah saya. Wah, sweetnya suami dia pujuk. Kalau suami saya haram Ustazah. Kak jap-jap nak tanya, siapa yang dulu setuju nak dikahwinkan dengan suami yang begitu? Akak lah yang setuju Ustazah. Masalahnya masa bercinta dulu dia tak macam tu, pandai pujuk. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah bercinta lama sangat. Masa bercinta tu buat maksiat, dosa macam-macam. Sampai dah lepas kahwin tak ditaubati. Subhanallah sahabat-sahabat, tolong. Kadang-kadang kita rasa panas rumah tangga ni kerana dosa-dosa yang kita buat sebelum dihalalkan oleh Allah. Kita buat dah macam-macam benda haram. Lepas kita halal tu, kita tak menitiskan air mata taubat di hadapan Allah. Tak pujuk pasangan kita, banyaknya dosa yang kita buat dulu bang. Mungkinlah kerana dosa kita yang dulu ni bang, anak kita degil tak sudah ni. Jom bang kita betulkan balik cara hidup kita. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siti Aja kata, sinetron real. Jangan daftarkan nama Ustazah dekat Yusof Haslam. Kan artis lain tak boleh nak makan, tak boleh nak cari makan. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan merajuk lama-lama. Hati kita pujuk berulang kali sambil lipat kain, basah balik kain tu dengan air mata kita. Sebab kita ya Allah, 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 ya Allah. Kita ambil je lah apa-apa cara pun. Alah Ustazah, saya bukan reti nak nyanyi-nyanyi macam Ustazah tu. Saya reti nyanyi lagu apa? Lagu Isabella. Dulu-dulu lah Isabella kan. Saya suka bagi contoh macam tu, Isabella. Sebab apa? Sebab saya suka tiru melodi dia. Ya Allah, ya Allah. Salah. Macam mana lagu Isabella tu? Lupa dah, selalu keluar kat mulut. Hari ni sebab dah dekat nak pukul 8 kot, dia tak keluar lah pula. Okey lah, tak apa, tak jadi nak nyanyi. Maknanya apa saja lagu anak kita merajuk dengan suami kita, anak kita bawa kereta, tah lagu apa, kau di mana lagu anak kita suka buka kan. Kita pun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikut je rentak dia. Tapi sebut Allah. Percayalah bila kita sebut nama Allah dengan penuh pengharapan ditolong oleh Allah. Sebab Allah tu maha dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak percaya bahawa zikrullah ini tatma'innal qulub, akan menenangkan hati-hati kita? Kenapa kita tak percaya? Wanita-wanita yang uzur dalam Ramadan ini, tolong pilihlah dengan tasbih digital. Zikir berapa? Okey, hari ni saya nak ambil, sebab saya tak sembahyang ni Ustazah, saya nak antara waktu subuh sampai waktu zuhur saya dapat 2000 astaghfirullahalazim. Silakan.
Malam tadi kita tak sahur, dah letak elok-elok semua, duduk temankan anak makan, tangan kita astagfirullah. Tengok lagi 400 nak 1000 aku nak habiskan lah. Istighfar kita di saat orang bersahur, mustajab doa, menghampiri waktu subuh, Masya Allah, tak ada ruginya. Tak ada ruginya sahabat-sahabat. Hati seseorang, jap belum habis. Cerdasnya akan menunjukkan bahawa penciptanya yang maha suci adalah maha kreatif. Dalam penciptaannya terkandung banyak pelajaran. Banyak pelajaran, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolonglah sahabat-sahabat, zikrullah ni bukan hanya dengan bibir kita bergerak-gerak. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang ni nak pergi rumah kawan awak ni kanan ke kiri. Kan suami kata, ya Allah, bini aku ni takut aku sejak dengan kuliah Ustazah Zaini. Subhanallah, subhanallah. Suami nak cakap pun kena gitu je, sahabat dirahmati Allah. Anak-anak, mama ni nak bubuh garam ke nak bubuh apa ni mama? Mama aku ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku nak jawab sepatah garam ke gula pun dia tak jawab ni. Bubuh je lah garam. Dia pergi bantai bubuh garam satu balang. Hang makan buka puasa nanti marah ke anak juga. Sebab duk subhanallah, subhanallah. Bukan mesti zikir tu macam tu semata. Kita nak gunakan mulut kita kepada yang lain juga, tangan kita kepada yang lain juga. Tapi apa yang didatangkan Allah, baik ke buruk ke, toeng, Allah dulu. Allah dulu. Kalau tak, Allah tak ngajar kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini aku dapat sesuatu yang aku tak berapa nak happy, nak suka ni, ya Allah, aku kembalikan semula kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hati seseorang. Berapa yang menonton hari ni? Dekat tab saya ni 273 dari tadi. Saja je nak tahu. Hati seseorang tidak akan mengalami kegersangan kecuali jika dia melanggar Tuhannya. Ya Allah. Deep, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita rasa gersang hati kita, bila rasa kita galau, kita rasa macam resah, gelisah, jangan salahkan orang dulu, sahabat, please. Jangan salahkan orang dulu. Sebab orang-orang alim, orang-orang bijak, Hasan Al-Basri kata, hati seseorang tidak akan mengalami kegersangan kecuali jika dia melanggar Tuhannya. So, anak saya degil, Ustazah, istighfar. Suami saya degil, Ustazah, istighfar. Masalahnya dengan istighfar 1,000,000 kali, suami saya tetap degil, Ustazah. Anda rasakan beza, ada masalah lisan berzikir, hati berzikir ingat Allah, dengan ada masalah tanpa zikir. Rasakan perbezaan dia. Masya Allah, sahabat-sahabat. Zikir ni dengan kita manusia ibarat ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Jadilah manusia yang tak boleh hidup tanpa zikir. Kerana apa maksudnya? Zikir tu ingat Allah. Macam mana manusia nak hidup atas muka bumi ini tanpa ingat Allah? Sedangkan bernafas Allah, mata boleh melihat Allah, yang bagi rezeki hujung bulan kat kita, nampak je kita ambil dekat ATM duit. Tapi Allah, engkau duduk di penjuru dunia yang mana? Itu miliknya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu miliknya Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anak Adam, Musa pernah menentang Khidir sebanyak 3 kali. Yang memaksa Khidir mengatakan, inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Subhanallah, kisah Nabi Musa berguru dengan Khidir. Macam mana dia tidak diangkat menjadi Nabi Khidir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi hikmahnya luar biasa. Kebijaksanaannya luar biasa. Apa yang dia buat tu tak kena di mata Musa. Nak komplain. Sebab itu kita hidup, apa benda yang orang buat yang kita tak suka, jangan komplain dulu kalau kita tak tahu cerita hujung pangkal. Yang pasal apa pengerusi masjid ni? Awak pergi meeting hari tu, kenapa dia pilih lantai ni warna hijau lah pula? Ya Allah, abang sakit mata lah tengok hijau-hijau ni. Kenapa dia orang tak buat merah, bang? Ada sebab tu. Mesti ada sebab. Yang hijau tu dia memang dah keputusan mesyuarat, dah pilih warna hijau. Tapi supplier kata warna hijau ni tak cukup 5 meter pula. Kan cacat lah pula surau kita ni pakai kapet hijau. Sebab kita nak pakai Ramadan ni. Contoh sahabat-sahabat nak bagi contoh apa lagi? Kita duduk datang je masjid surau. Siapa kubah dia macam gini? Patutnya cuba buat macam kat Aceh tu. Ada payung-payung Masjid An-Nabawi semua. Komplain je. Bantunya tidak. Sekian.
Orang yang macam ni sahabat-sahabat, Nabi Khidir bertemu dengan Musa yang banyak sangat tanyanya. Engkau nak berguru dengan dia, kau ikut je lah. Tapi orang sekarang belajar daripada tak reti baca Quran sampai dah reti baca Quran. Ustazah, alhamdulillah saya berguru dengan si Fulan daripada tak pandai mengaji sampai dah boleh mengaji. Okeylah, sekarang dah siap boleh bertaranum. Ustazah, saya takkan percaya lagi dah ustazah tu. Dia kenapa pula? Rupanya ustazah, ya Allah, tengking laki juga. Saya hari tu nak hantar kurma kat rumah dia, nak Ramadan kan. Tiba-tiba saya dengar dia tengking laki dia, saya kat luar rumah pun boleh terkejut. Macam tu ke ustazah? Contoh-contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hang dah lupa kebaikan dia daripada hang duk belajar tak kenal huruf sampai dah boleh mengaji, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari-hari kamu mengumpul pahala di sisi Allah, tetapi kamu tak setuju dengan satu perkara, kamu lupakan segala kebaikan dia. Inikah manusia? Pandai komplain je. Kita tak tahu siri apa yang tadi dah menyebabkan dia tinggi suara tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rabb, maka bagaimana dengan kamu sedang kamu berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap Tuhanmu setiap harinya? Musa hanya komplain, langgar cakapnya Nabi Khidir 3 kali. Kita dah berkali-kali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ditegur Nabi Musa. Para Nabi ditegur, sepertinya Nabi Yunus merajuk dengan kaumnya, ditegur dengan ditenggelamkan, ditelan oleh ikan nun. Subhanallah, itu menjadi pengajaran yang hebat. Dan terus aktif semula dalam kerja-kerja amal, kerja-kerja dakwahnya. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Silap. Apakah kamu tidak takut apabila dia akan mengatakan padamu, inilah saat perpisahan antara aku dan kamu? Ya Allah. 7 kali kita jumpa untuk bab 227. Hanya tentang cerita-cerita, kisah-kisah terdahulu dalam masyarakat yang menyebabkan kita Masya Allah hebatnya. Dan pengakhiran bab ini Dr. Aid Al-Qarni menutup, sahabat-sahabat, apakah kamu tidak takut akan dia apabila dia mengatakan kepadamu, inilah saat perpisahan antara aku dan kamu? Macam mana tu Ustazah tak faham? Bagi contoh mudah, Fir'aun makin bongkak, tanah Mesir begitu masyhur, begitu maju subur, kerana aku, ana rabbukumul a'la, sampai akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya Allah biarkan dia. Apa bukti Allah biarkan dia, Ustazah? Dia kaya raya, rumahnya daripada emas dan permata. Tanda Allah membiarkan dia, Allah langsung tak jengah dia. Tanda Allah tak jengah dia, Allah tak beri langsung ujian. Bahkan di dunia ni Allah beri nikmat berpanjangan. Sahabat, dengan nikmat itu bukan makin dekat dengan Allah, tapi dengan nikmat itu dia makin jauh dengan Allah. Itu tanda sudah berlaku perpisahan antara kamu dengan Allah. Sebab Allah biarkan kamu. Tapi kita cemburu dengan mereka. Ustazah, mana Haji dia tu tak solat, tak tutup aurat, tapi nampak makin kaya je. Ustazah tak pernah cemburu dengan orang macam tu. Sebab apa sahabat? Dalam dia kaya raya tak pernah ada masalah di mata kita. Nampak dia senang semua, tak ada masalah. Sebenarnya sahabat, mungkin telah berlaku perpisahan antara Tuhannya dengan dia. Allah biarkan dia. Tapi hamba yang meratap rintih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Rabb, aku nak macam ni ya Allah. Kenapa sepertinya Kau belum memakbulkan doaku? Minta lagi. Malaikat bertanya, ya Allah, di sana ada manusia yang bermaksiat, seperti Fir'aun, minta pagi tengah hari dah dapat. Tapi di sana ada manusia seperti Asia yang sabar dalam ujiannya, punya suami yang begitu meratap merintih, tapi Engkau belum makbulkan lagi doanya. Kerana Allah rindu, Allah sayang, Allah ternanti-nanti doa, rintihan, rayuan. Allah cinta, Allah suka hambanya yang merengek-rengek meminta dengan Allah. Allah suka. Nanti aku kabulkan dengan cara lain dulu. Aku tahan di sini sebab kat sana aku nak bagi surprise luar biasa dahsyat untuk engkau. Jadi sakit kita hari ini, sahabat-sahabat, mungkin yang berubat macam-macam belum sembuh. Semoga dengan sakit ini menggugurkan dosa-dosamu.
untuk mendapat istirahat, sehat, kuat di dalam syurganya Allah, anda berlari-larian di dalam syurga Allah. Sebab ini Nabi yang cakap, sakit menggugurkan dosa. Peritnya hidup orang yang terdekat, yang paling kita sayang, menyakitkan hati. Mana ada yang lebih dekat daripada kita selain daripada Allah itu sendiri. Maka serulah Allah berulang kali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana Allah tak pernah membiarkan kita. Allah tak pernah membiarkan kita. Jadi nak tahu, nikmat pun ujian dari Allah. Makin dekat tak aku dengan Allah dengan anugerah nikmat ni. Musibah pun ujian dari Allah. Musibah, jangan sampai engkau merajuk dengan Allah. Aku dah buat macam-macam pun Allah masih tak bagi kejayaan dekat anak aku ni. Tak payah dah sembahyang lepas ni. Musibah, jangan sampai engkau menjauh dengan Allah. Sepatutnya Allah hantarkan engkau musibah seperti COVID-19, engkau semakin dekat dengan Allah. Tapi dah 2 tahun COVID-19, engkau makin menjauh, bahkan engkau marah-marah dengan Allah. Jangan sampai Allah ucapkan perpisahan antara dia dengan kamu. Jadi rasakan wahai hati, alhamdulillah aku dapat kesenangan. Dengan senang ini aku nak gunakan untuk makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah anugerahkan aku sabar. Aku dapat ujian yang tak henti-henti ya Allah. Engkau anugerahkan aku. Dengan ujian inilah aku makin banyak menyebut nama Engkau dan bersujud kepada Engkau wahai Allah. Jadi insya-Allah bab 227 walaupun santai-santai saja begitu, insya-Allah membuahkan satu rasa di dalam hati kita. Sahabat-sahabat La Tahzan, insya-Allah besok pun bukan 4.30 pagi. Sebab 4.30 pagi besok Ustazah dah berada di studio TV Al-Hijrah. Tapi besok Ustazah sangat padat. Doakan Ustazah boleh juga bersiaran untuk La Tahzan, insya-Allah. Kalau kita berniat, Allah pasti bagi kuat. Saya sayang anda semua kerana Allah. Jom, pendaftaran ibadah korban di Kemboja telah secara rasminya, sahabat-sahabat, setelah Ustaz meminang lembu-lembu. Kemain lagi dia kan kat Facebook, dia nak pergi meminang ni. Okay, Ustazah tak marah ke Ustaz nak pergi meminang? Tak marah. Disebabkan hasil peminangan itu pada Raya Haji, dia akan sembelih siapa yang dia pinang itu. Sekian, dimaklumkan. Bye-bye. Jumpa di Masjid Ar-Rahab pukul 10 pagi. Ada orang Nogori 9 ke? Boleh PM Jaja kat mana Ustazah nak datang Nogori 9 nak hantar beg jemaah umrah tu. Bolehlah nak jumpa Ustazah sekejap. Sukalah kalau jumpa sahabat-sahabat La Tahzan. Tapi no peluk-peluk, no cium-cium. No. Okey, baik. Bye-bye sayang-sayang sekalian. Sayang sangat-sangat tak dapat nak baca semua komen. Terima kasih Rukiah Juso, Zuriah Saleh, Kak Ia, Hajar Aziz, Hawaria Husin, Khaizatul Azni, Rin, Ali, Hanisa Syafi'i, Rosa Gunting, Yus Marianti Yusuf, Amanda Aini. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.